Pasaran kewangan antarabangsa mula dilanda hiruk pikuk dan orang mula risau tentang kehilangan caruman dan sebagainya. Di Singapura, orang pergi ke syarikat insurans untuk mengeluarkan wang mereka walaupun dijamin oleh kerajaan, syarikat itu mempunyai tabungan yang cukup dan sebagainya. Kita masih memperdebatkan tentang komposisi dan juga siapa yang sah untuk mewakili rakyat, sedangkan dunia sedang bergerak dengan sebegitu tidak menentunya. Jadi bagaimana nak meyakinkan bukan saja orang dalam tapi orang luar bahawa pembangunan yang kita kejar itu boleh kita capai dan mereka masih patut datang sini. Itu yang mesti saya juga terkejut apabila Perdana Menteri Abdullah mengatakan bahawa saudara Anwar ialah di antara orang yang cause economic crisis di Malaysia. Yang sebenarnya perhatian Perdana Menteri sepatutnya ialah memanggil expert form committee how to solve kita punya economic crisis at the moment. Saya rasa priority dia itu daripada kita start menuding jari kepada Anwar kamu pengancam keamanan, Anwar kamu menjadikan masalah kepada ekonomi. Saya rasa rakyat mengharapkan dia duduk memanggil expert-expert dan somehow rather mesti ada jalan keluar kepada krisis yang sedang melanda. Tetapi apa pun juga mesti saya rasa untuk menjawab soalan di kemanakah kita selepas ini. Sebab itu saya katakan dalam sistem yang kita ada sekarang ini 222 orang ahli parlimen yang akan menentukan ke mana kita nak pergi. Sebab itu walaupun kita katakan ada juga mengatakan bahawa lompat ini legally right but morally wrong. Tetapi at the end of the day kalau dia berpindah atau memberikan sokongan, bukan berpindah, memberikan sokongan kepada yang lemah kepada yang kuat. Kerana dia tahu kalau sekiranya dia terus menyokong yang lemah, bukan saja dia tetapi generasi juga akan datang. Pucuk pimpinan. Exactly. Baik. Terus kepada Tuan Haji, bukan saja Ketua Bahagian Pulai penerangan tapi juga Biro Antarabangsa. Bagaimana meyakinkan pelabur luar dan hari ini kita dengar bahawa perubahan pucuk pimpinan itu sudah diyakinkan akan berlaku dalam UMNO, mungkin cepat, mungkin tidak, tapi ada kemungkinan cepat itu. Tidakkah itu menjawab kekhawatiran yang ditimbulkan oleh YB? Saya melihat bahawa kita tidak dapat menafikan bahawa faktor 16 September ini sebenarnya membuatkan pelabur-pelabur asing begitu bimbang. Kalau kita ambil statement daripada YB Johor tadi bahawa apabila mereka menyerahkan surat ataupun apa saja tentang hala tuju, mereka menyebut bahawa dia mahu peralihan itu tidak menyebabkan huru-hara. Berarti mereka juga tahu bahawa perlakuan mereka ini akan menyebabkan huru-hara. Jadi di situlah yang Perdana Menteri kita mengatakan bahawa ini yang kita tidak mahu. Dan inilah yang menyebabkan pelabur-pelabur asing bimbang. Kerana mereka telah terbiasa dengan demokrasi di sana. Ketika proses pilihan raya itu, kita membuat keputusan. Dan keputusan telah dibuat. Keputusan telah ada 5 negeri dan kerajaan persekutuan telah diperintah oleh Barisan Nasional. Okey, itu. Dan jalan kerja. Yang 5 negeri jaga apa yang kamu janji, manifesto yang kamu janji ketika pilihan raya. Jalankan. Yang ini teruskan. Mengapa perlu ada cerita lompat-melompat dengan keadaan yang menimbulkan keadaan yang tidak pasti. Jadi di situ saya melihat bahawa deep in his heart akan berlaku huru-hara jika mana nak meyakinkan tentang tuduhan tadi bahawa pucuk pimpinan itu sebenarnya yang dimahukan penukaran, betul? Ya. Okay. Baik. Pilihan raya tidak lama, baru 6 bulan yang lepas. Rakyat telah buat keputusan. Kalaulah rakyat tidak mahu Pak Lah contohnya, di kepala batas rakyat tolak Pak Lah. Kan? Kalaulah rakyat tidak pemimpin atau ahli parlimen tidak mahu Pak Lah, pada sesi pertama dah buat. Undi tak percaya sebelum ditandatangan sebelum kat sumpah lagi. Buat itulah sepatutnya. YB Joe tadi mengatakan bahawa 222 itu yang menentukan, tetapi mereka juga bukan hidup di dalam vacuum ya. Mereka hidup di dalam masyarakat, dan adakah situasi masyarakat kita yang majmuk, yang ingin mahukan pembangunan dan sebagainya boleh terus bertahan dengan deruman hentaman krisis pimpinan seperti ini dan politik? Betul, saya tak nampak yang Barisan Nasional boleh bertahan. Apatah lagi khususnya komponen parti-parti komponen yang lain. Kalau kita melihat MCA dan juga gerakan SAPP baru quit, suara-suara daripada MCA dan juga daripada gerakan juga kuat. Mereka bimbang tentang ekonomi yang berserabut sekarang. Tidak hala tuju, tidak tahu rejim lama bercakap tentang IT dan juga space industri, tiba-tiba rejim baru cakap tentang pertanian yang kita agak keliru. Kemudian Sabah dan Sarawak, walaupun kita cakap tentang membina
pelajaran dan juga sistem education yang world class, tetapi masih lagi ada 1,533 sekolah yang tidak mempunyai api elektrik, bekalan elektrik dan air. Ini paradoks. Orang melihat bahawa untuk menunggu lagi 4 tahun pilihan raya, kita tak tahu apa akan jadi ni. Jika Pakatan Rakyat mengukakan semua yang tak betul, Barisan Nasional boleh mengukakan semua yang sudah dilakukan dan berjaya, so di mana kita? Itulah saya cakap tadi bahawa kita harus melihat bukan saja 1998, kita harus melihat daripada sejak kemerdekaan lagi, sejak berjalannya sistem demokrasi berparlimen, sejak berjalannya sistem pilihan raya yang dijalankan di negara kita. Itulah dia bagaimana rakyat nak menentukan hala tuju negara. Tetapi malangnya, baru saja 6 bulan, rakyat telah buat keputusan. Pilihan raya adalah keputusan rakyat. Mereka telah buat keputusan. Dan kamu 5 negeri dah dapat, ambil. Laksanakan manifesto yang kami akan jalankan kerja-kerja kami. Baru 6 bulan. Bagaimana mengatakan bahawa kami telah kehilangan punca, kehilangan kekuatan. Ya, very interesting. Baru 6 bulan juga bekas Perdana Menteri attack Palah. Bekas 6 bulan juga bekas Setiausaha Agung attack Palah. Bekas 6 bulan juga ramai yang quit government. Ini yang soalan yang kita ada. Soal ialah soal legitimasi. Betul Pak Lah ada legitimasi sebagai Perdana Menteri hari ini. Tetapi di bawah kegelisahan agak real. Jadi sebab itu kita tengok dalam 3-4 hari ini bagaimana suara-suara daripada naib Presiden UMNO sendiri mengkritik Pak Lah secara open yang tidak pernah berlaku. Semenjak sebelum tahun 98 pun tidak pernah berlaku. Ini menunjukkan bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Kita harus berani membuat keputusan. Saya perlu simpulkan. Jadi pandangan YB Johari adalah biar 222 orang ni yang menentukan walau apa pun gelisahnya masyarakat itu. Pemuda kerana bekas Perdana Menteri juga tidak juga bersetuju dengan calon yang memimpin Pakatan Rakyat. Bekas Perdana Menteri tidak mewakili rakyat Malaysia. Kita kena define bekas Perdana Menteri, bekas Setiausaha Agung tidak mewakili suara rakyat. Ya, tapi 20 tahun dia memerintah 20 tahun. Atas 50 tahun. Terpaksa datang sekali lagi ke sudut pandang untuk membicarakan aspek itu, tapi yang jelasnya tidak ada penentuannya kerana kita masih mahu melihat fakta sebenarnya, dan itu dijanjikan oleh YB Johari sendiri kerana dia yang pergi ke Putrajaya sebagai 23 hari bulan. Dia kata insya-Allah kalau terjadinya sidang itu akan kita lihat nama itu. Dia ada nama itu, boleh emailkan terus pada YB Johari. Sekianlah saja untuk malam ini untuk sudut pandang. Terima kasih kerana telah menonton.